Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dan selamat datang saya ucapkan kepada penonton sekalian. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan laporan program yang telah kami jayakan yang diberi nama Majlis Berbuka Puasa dan Penyerahan Bantuan Hari Raya di Rumah Anak Yatim. Program ini diadakan pada 26 hingga 29 April pada tahun 2021 yang bertempat di Pertubuhan Rumah Anak Yatim Miskin daerah Kuala Langat. Seterusnya, berkenaan dengan objektif program Food to You. Pertama sekali, kita mensasarkan untuk memberikan peluang kepada pelajar beramah mesra bersama anak-anak yatim. Yang kedua, membentuk kerjasama antara pelajar untuk menggerakkan program. Dan yang terakhir sekali, kita nak menerapkan rasa simpati, empati, kasih sayang dan membina jati diri serta keprihatinan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Baiklah, dalam menjayakan program ini, kami telah melantik beberapa jawatan kuasa dan juga biro untuk memastikan keberkesanan program ini berlangsung dengan sehabis baik. Yang pertama sekali, pengurus program sendiri adalah Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Nur dan setiausahanya adalah Muhammad Asrad Hanafi bin Ahmad Azhar. Seterusnya kita ada koordinator program Muhammad Syahrul Hidayah bin Jamaluddin. Seterusnya biro tugas-tugas khas saya sendiri iaitu Abdul Rahman bin Muhammad Rizwan. Seterusnya kita ada penyediaan teknikal dan logistik iaitu saudara Zahirul Rizwan bin Hashim. Bagi biro penajaan iaitu Abdul Rauf bin Zulkifli. Seterusnya kita ada penyediaan makanan Anis Sofia binti Abdul Manaf. Seterusnya perhubungan awam kita ada Nur Syafiqah binti Abdul Rahman. Dan yang terakhir sekali kita ada biro media iaitu Amni Sofia binti Mustafa. Baiklah, dalam melaksanakan program ini kami telah mengadakan 5 kali mesyuarat. Pada mesyuarat yang pertama yang diadakan pada 2 April antara kami berempat sahaja iaitu saya sendiri, saudara Syahrul, saudara Asrad dan juga saudara Al-Fatih. Di dalam perbincangan kami hanya mencadangkan tentang program apa yang kami ingin jayakan dalam bulan Ramadan ini dan sedikit penambahbaikan iaitu kami sepakat untuk mengadakan majlis berbuka puasa di antara anak yatim dan juga fakir miskin. Tetapi terdapat penambahbaikan iaitu menambah sedikit penajaan daripada syarikat-syarikat besar, memberikan sumbangan duit raya, baju raya, makanan berbuka puasa dan juga penentuan tarikh. Sebelum tamatnya mesyuarat pertama, kami memutuskan untuk menambah sedikit lagi jawatan kuasa untuk menjayakan program ini dan juga AJK bagi biro-biro ataupun jawatan kuasa yang memerlukan AJK ataupun anak buah. Baiklah, seterusnya pada meeting yang kedua berlangsung pada 9 April. Perbincangan kami di dalam tersebut adalah kami melantik ahli baru untuk mengisi kekosongan jawatan. Seterusnya memberi taklimat tugasan bagi setiap biro dan juga kami membentangkan tentatif sepanjang program ini berlangsung dan juga kami membincangkan perkara-perkara yang diperlukan di dalam program. Baiklah, pada meeting kedua juga kami membentangkan dan kami telah sepakat untuk mengadakan program ini berlangsung pada 26 sehingga 29 April. Selepas mesyuarat ini habis, kami memberikan tugasan kepada setiap biro untuk menyiapkan tugasan mereka selama 1 minggu. Bagi contohnya, mereka perlu mencari penaja, menyiapkan surat kebenaran dan juga kertas kerja. Pada mesyuarat yang ketiga yang berlangsung pada 16 April, perbincangan kami hanya fokus kepada postmortem semata-mata di mana kami menyampaikan laporan bagi setiap biro dan juga penambahbaikan dalam perancangan program ini. Pada mesyuarat yang keempat yang berlangsung pada 23 April di mana kami membuat pembentangan laporan dari setiap biro. Pada hari sebelum program ini berlangsung, kami mengadakan mesyuarat yang terakhir diadakan pada 25 April dan dihadiri oleh semua ahli jawatan kuasa dan juga AJK di mana kami hanya membentangkan taklimat tentatif sebelum kami akan bergerak pada 26 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Hidayah bin Jamaluddin dan saya akan menyambung semula pembentangan daripada kumpulan kami berkenaan program ataupun aktiviti melawat ke rumah anak yatim di daerah Kuala Langat. Untuk makluman semua, program ini berlangsung sepanjang 4 hari dan 3 malam dan saya hanya akan membentangkan ataupun menceritakan serba sedikit berkenaan hari yang pertama dan juga hari yang kedua semasa program. Untuk hari yang pertama, aktiviti yang dilakukan ialah para pelajar membuat persiapan untuk melawat rumah anak yatim dengan berkumpul di kafeteria dan perjalanan ke destinasi mengambil lebih kurang 2 jam setengah ataupun 3 jam.
Setelah tiba di sana, sesi berkenalan antara pelajar dengan pihak pengurusan rumah anak yatim dan anak-anak yatim. Selain itu juga, para pelajar turut serta untuk menyediakan juara untuk berbuka puasa dan berbuka puasa. Selain itu, melaksanakan solat fardu dan juga solat sunat secara berjemaah, iaitu solat fardu maghrib dan isyak dan juga solat sunat tarawih dan witir. Untuk hari yang kedua pula, hari kedua dimulai dengan aktiviti Qiyamul Lail lebih kurang pada pukul 4 pagi, dan pada pukul 5 pagi pula sesetengah pelajar yang terlibat turut serta untuk menyediakan juara untuk bersahur dan seterusnya bersahur. Selain itu, pada pukul 8 pagi pula para pelajar dan juga anak-anak yatim turut serta untuk menjayakan aktiviti gotong royong di kawasan sekitar rumah anak yatim, termasuklah mengecat surau yang sedia ada di sana. Seterusnya, menyediakan juara berpuasa dan berbuka puasa, dan sama seperti hari yang berikut sebelum ni, iaitu melaksanakan solat fardu dan solat sunat secara berjemaah. Seterusnya, aktiviti hari yang ketiga dan keempat akan dibentang oleh Asrat Hanafi. Pada hari ketiga, program yang akan dilangsungkan adalah membawa penghuni rumah anak yatim miskin daerah Kuala Langat membeli kelengkapan hari raya di pusat beli belah pemilihan yang akan ditaja oleh pusat pakaian hari-hari, dan kami bertolak seawal 9 pagi ke pusat belah pemilihan untuk mencari kelengkapan hari raya bagi penghuni rumah ini sehingga pada pukul 1 petang. Dan selepas itu mereka akan berehat sehingga petang sebelum bersedia untuk bergotong royong bersama-sama menyediakan juara berbuka puasa dan untuk berbuka puasa di rumah ini. Dan program pada hari keempat pula akan berlangsungnya 3 program, iaitu program yang pertama adalah Majlis Khatam Quran peringkat rumah anak yatim miskin Kuala Langat. Kedua adalah ceramah nuzul Quran. Berikutan, hari tersebut adalah bersamaan dengan hari nuzul Quran, dan program seterusnya adalah penyerahan bantuan hari raya kepada penghuni rumah ini. Program dijangka berlangsung sehingga pada pukul 1 petang, dan selepas program semua ini selesai, pelajar-pelajar yang menyertai program ini akan bergerak pulang ke KL. Itu saja perjalanan program 4 hari 3 malam bersama Rumah Anak Yatim Miskin Kuala Daerah. Program ini telah mendapat suntikan dana melalui tajaan daripada beberapa syarikat yang sudi bekerjasama bagi menjayakan program ini. Antara syarikat tersebut ialah Syarikat Pengeluar Minuman FNN yang telah memberi sumbangan sebanyak RM4,000 sebagai tajaan duit raya dan keperluan-keperluan lain buat penghuni rumah anak yatim tersebut. Seterusnya, syarikat makanan iaitu So Good Catering yang turut menaja bekalan makanan yang bernilai RM3,000 sebagai tajaan makanan untuk 62 orang, ini iaitu keseluruhan peserta dan pelajar yang mengikuti program ini. Dan yang terakhir ialah syarikat perniagaan pakaian iaitu Gedung Pakaian Hari-Hari yang telah menyumbang RM3,000 sebagai tajaan pakaian hari raya untuk pelajar-pelajar di rumah anak yatim ini. Jadi, jumlah keseluruhan yang diterima bagi menjayakan program ini bernilai RM10,000. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan pasca pelaksanaan program. Berdasarkan laporan yang telah dihasilkan, saya akan berkongsi dengan kalian berkaitan dengan ujian ataupun cabaran yang kami hadapi sepanjang tempoh pelaksanaan program. Begitu juga cadangan sebagai penambahbaikan untuk program yang akan dijalankan pada masa akan datang. Baiklah,
Pada hari pertama program ini dijalankan, segalanya berjalan dengan lancar mengikut seperti mana yang telah ditetapkan di dalam atur cara program pada hari tersebut. Tetapi pada hari yang kedua berlaku sedikit masalah di mana suatu aktiviti gotong royong di pertubuhan rumah anak yatim ini apabila seorang pelajar telah terpijak paku yang ada pada sebatang kayu, dan setelah dimaklumkan kepada urus setia, pelajar ini telah menerima rawatan awal dan kemudiannya dibawa ke klinik berhampiran untuk menerima rawatan susulan, dan alhamdulillah pelajar tersebut tidak mengalami sebarang kecederaan yang serius. Manakala pada hari berikutnya pula, di mana fokus utama aktiviti yang dijalankan ialah aktiviti membeli belah kelengkapan untuk hari raya buat pelajar-pelajar rumah anak yatim ini. Jika diikutkan dengan atur cara program yang telah ditetapkan, program ini sepatutnya atau seharusnya berakhir pada jam 12 tengah hari. Namun, berlaku sedikit kelewatan apabila pengunjung yang terdapat di pasaraya yang kami kunjungi ini terlalu sesak. Maka ini menyukarkan pelajar-pelajar ini beserta urus setia untuk mengikuti waktu ataupun masa yang telah ditetapkan. Maka berlakulah sedikit kelewatan sehingga berakhirnya pada jam 12.50 petang. Jadi ini sudah sedikit lari daripada waktu yang telah ditetapkan seperti mana yang termaktub di dalam atur cara program. Baiklah, itu adalah cabaran yang telah kami hadapi dalam pelaksanaan program ini. Seterusnya, cadangan sebagai penambahbaikan untuk program ini dilakukan pada masa akan datang. Yang pertama, pihak urus setia dan peserta, yakni pelajar-pelajar yang mengikuti program ini seharusnya memiliki satu kerjasama yang cukup kuat bagi menjamin keberkesanan dan kelancaran program yang telah dirancang. Seterusnya, pihak penyelaras program perlulah peka terhadap waktu setiap aktiviti yang telah ditetapkan supaya tidak berlaku sebarang kelewatan sehingga menjejaskan kelancaran program yang telah dirancang. Jadi secara keseluruhannya, program yang telah dijalankan ini berjalan dengan lancar walaupun terdapat beberapa masalah, namun ini dapat ditangani dan dapat diatasi dengan jayanya. Jadi itu saja pemandangan daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.